Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi sama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan ilmu pendidikan agama Islam. Yang minggu lepas saya tak datang, Ustaz Yunus ganti dan dibaca yang kelima, keempat. Kita baca lain. Okay, baik. Siapa yang tak datang. Baik. Perkataan sekalipun kita sampai itu sebenarnya pada bahagian sifat yang ke-9 orang-orang yang mempermainkan atau memperolokkan sumber-sumber peralihan syariah, itu mereka mengikuti yang mutasyabihat. Tinggal yang muhkam, ikut yang mutasyabihat. Dan kita ulang dan tekankan di sini, Allah Ta'ala memang saja letakkan ayat berkenaan untuk menguji manusia. Pasal memang Allah Ta'ala letakkan semua muhkamat. Tapi mutasyabihat tadi untuk apa? Allah Ta'ala sebut fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang dalam hati mereka yang ada kebengkokan, fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka ikuti apa-apa yang samar-samar. Ibtigha al-fitnati, nak menguji-uji, nak kena uji, nak test orang beriman, test orang punya apa punya pengetahuan. Wa ibtigha at-ta'wilih, dia inginkan tahu pentakwilan. Contohnya macam pengetahuan dalaman ataupun ilmu yang mendalam berkenaan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Jadi, dan kita kata benda tersebut tak memberikan faedah apa-apa kerana perbincangan ayat-ayat mutasyabihat ni tadi bukan menjadi asas agama. Dia bukannya asas agama. Bahkan tak tahu pun tak apa. Tak diwajibkan kita tahu berkenaan dengan pengertian-pengertian berkenaan. Macam orang tanya, dia kata Allah Ta'ala lebih dekat pada manusia banding dengan urat ni. Min hablil warid, urat merih ni. Allah Ta'ala lebih dekat. Lepas tu dia kata kalau Allah Ta'ala lebih dekat, maksud dia apa? Tak boleh tanya maksud apalah. Masa tak penting pun kalau tahu. Pasal di akhir tajuknya, dekat ke jauh ke, dekat ke jauh ke, kan, ataupun apa kita zalam keluar dan sebagainya, anda tetap kena taat perintah Allah Ta'ala. Kepatuhan anda kepada perintah Allah Ta'ala dan arahan Rasulullah SAW adalah benda yang mesti, bukannya kepada benda lain. Itu saja yang dituntut. Bukan kepada masalah pengetahuan anda mendalam, anda lepas sisaan neraka. Tak ada. Pengetahuan itu tidak memainkan peranan. Ia hanya untuk kalau boleh menambahkan iman, menambahkan takwa, ia bermanfaat. Tapi kalau dia kata pengetahuan tadi, untuk apa? Ada orang tanya saya, dia kata, apa maksud dia Ustaz? Dia kata, itu sebab kenapa? Dia kata, guru saya kata, sebab Allah Ta'ala bersama-sama kita, dalam hati kita. Dia kata, jadi itu sebab dia tahu apa dalam hati kita. Dia sibuk. Saya kata, kalau kena hadir dahulu, baru tahu. Itu makhluk. Macam saya tak datang minggu lepas, apa jadi sini saya tak tahu. Betul? Kalau saya hadir, saya tahu. Tak hadir, itu makhluk. Allah SWT tak perlu hadir untuk mengetahui. Bahkan dia dah mengetahui apa jadi, apa akan jadi, telah jadi, sedang jadi. Dan semua sekali dia tahu. Walaupun dia tak perlu ada di situ. Pasal menghadirkan diri untuk hadir, baru tahu, itu adalah sifat makhluk. Firasat. Semuanya firasat. Binatang pun ada firasat. Binatang, dia datang-datang rasa takut. Macam tu. So apa hebat manusia yang binatang ada firasat? Nak bayang kan? Binatang, bukanlah babi pun tahu. Babi pun ada ketakutan. Dia lintas tempat tu bahaya, dia jadi macam alert. So, dia wali ke? Kekasih Tuhan? Tak pun. Yang kita letak manusia, kenapa? Bukan pasal benda tadi, firasat tadi bukan kaitan tajuk masalah. Ini rasa. Bahkan Nabi larang kita ikut rasa kita. Bila seorang tu nak buat satu amal, kemudian terasa, Nabi kata jangan menyekat dia perasaan dia tadi. Biarkan, let go, abaikan. Sebab apa tahu? Sebab bila kita start mula kononnya percaya suara hati kita, bimbang kebenaran datang pun kita tolak sebab suara hati kita. Sebab betul lah Quran ni, tapi kan I rasa tak kena lagi lah. Pasal bagi I faham tak? Ni kumpulan apa yang belajar pelik-pelik ni, Dia rasa ikut rasa hati dia betul. Itu
masalah jangkaan. Tak perlu kena jangka pun. Tak penting pun. Pasal anda, qadar Allah Ta'ala tak bergantung pada rasa anda. Anda tak boleh lari dari qadar. So dah berlaku lah. Kalau kena, kenalah. Kalau lepas lah. Bukan sebab mujur rasa aku. Mujur rasa aku. Soalan nak tanya, mana ada? Dalam Islam kan kita kata, kita belajar semalam kita sebut berkenaan dengan la yughnil hadar anil qadar. Tidak boleh menyelamatkan hadar ni, tidak boleh menyelamatkan berjaga-jaga ni tak boleh menyelamatkan dari qadar. Jagalah mana sekalipun takkan lepas dari qadar. Itu salah faham kita. Kita ingatkan macam Nabi SAW nak keluar ketika perang Uhud. Nabi ada dah. Rasa akan sekian, tapi Nabi keluar juga. Tidaklah timbul Nabi rasa ni, so kita ngelak. Itu kenapa Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala beritahu supaya kata pada manusia, sebut pada manusia, cakap pada manusia, baginda sendiri tak tahu benda ghaib. Allah sebut dalam Quran. Kalau orang kita kan dia banyak nakkan rasa tadi kan. Surah Al-A'raf 188. Tengok depan. Jangan buka. Dia kena beritahu jangan buka tu. Jangan buka. 188. Al-A'raf 188. Tengok depan. Al-A'raf 188. Okey. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan. Di minggu ni pasal tajuk menari tu timbul, nari kat istana tu. Semua orang keluarkan fatwa. Tak apa, itu ada tradisi, kita sekian. Dia bincangkan. Okey, ayat 188 surah Al-A'raf. Tak. 188. Tu. Ya saya? Kan tarian yang dekat istana tu. Nanti tunjukkan. Allah Ta'ala nyatakan ayat 188 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. La amliku, aku tak miliki. Li nafsi, untuk diriku, naf'an, kemanfaatan, wala darra, tidak juga apa? Kemudaratan. Aku tak miliki untuk diriku kebaikan atau keburukan. Illa masya Allah, siapa yang Ta'ala kehendaki. Mana apa yang Ta'ala inginkan berikan, ya. Contoh macam manfaat, minum air ni hilang dahaga ke tidak. Kan kita Allah Ta'ala izinkan dia jadi. Kadar ikut mana kan kita makan supaya tak mati. Ikut kadar Allah Ta'ala berikan jugalah. Illa masya Allah, itu yang Ta'ala berikan. Mana manfaat ada mudarat, maksudnya kita tindakan kita elakkan sekian, tak makan benda kotor. Benda tu menghalang diri kita daripada kena penyakit dan sebagainya. Itu kadar yang Ta'ala izinkan kita untuk protect diri kita. Pakai baju besi. Kena bagi baju besi dalam peperangan. Aku tak miliki, tapi ikut kadar apa yang Ta'ala beri pada aku saja. Walau dan kalaulah kuntu, adalah aku ini a'lamul ghaiba, mengetahui benda ghaib, lastaksartu minal khair, nescaya aku akan memperbanyakkan apa? Daripada kebaikan. Tahu siapa yang kita dakwah, dia dengar cakap. Kan Nabi kan tak ada peletih penat ahlakan tuju kepada orang-orang yang tak nak dengar cakap. Dah tahu dia kebaikan, tak guna cakap ajar orang ni, tak guna ajar orang ni, tak guna. Ini tak guna. Ajar orang yang berguna saja. Betul? Kan dan bila dihantar apa, dia maksud dia apa untung? Macam orang tahu apa yang untung? Akan menjadikan dia kaya dan sebagainya. Peraburan apa? Kan dapat tahu kan firasat hati macam inilah pelaburan yang menguntungkan. Faham tak? Tapi masalah sekarang ni, dan juga Muhammad masih nasuk takkan kena pada aku sebarang keburukan. Nabi pernah kena baling batu, berdarah, luka. Nabi pernah kena panah, luka, kena racun. Maksudnya takkan kena ni firasat tadi, tak gunanya firasat tersebut. Orang kata firasat ni Nabi tak ada firasat ke? Kenapa dia tak? Ini kambing tak elok makan. Air rasa. Mana ada air rasa? Fakta, benda zahir. Buruk sangka tak boleh. Kan kita start je, ni mesti orang ni nak ni kutuk aku ni. Jangan. Tapi kena ikut rasa kan semua. Kita masuk-masuk je. Kan betul perasaan aku. Faham tak? Kan tak senonohnya manusia ni. Kan sebelum datang qadar, tak perlu sibuk. Kan? Kalau ia bersungguh,
itu musibah Allah Ta'ala beri pada kita untuk hilangkan dosa kita atau baiki amal kita, berikan kita penambahan pahala. Pada musibah ke atas mukmin tadi bukan dia berasa berlaku. Kan? Wa ma massani yasu, dan tidaklah akan mengenai aku kalau kita benda gaib, tak kenalah kepadaku apa? Sebarang keburukan. Takkan luka, takkan sian, takkan dihantar sahabat dia mati. Perang yang akan bawa mati. Takkanlah Rasulullah SAW akan buat. Tahu dah sahabat nak mati, dia hantar juga. Ya, dah tahu. Dalam perang Tabuk ke perang sekian ke perang perang Uhud. Kan bapa saudara dia Hamzah mati dibunuh di situ. Ramai para sahabat mati di situ. Sekarang nak kita Nabi tahu tak keluar. Betul tak? Tak keluar lah, dia tahu. Sebab apa? Firasat. Nabi tak ada firasat, wali ada firasat. Pelik tu. Macam mana dia lagi tinggi dari Nabi? So masalah kat sini tu, kita kata benda ni jelas dan nyata agama ni. Manusia ni saja yang cuba merumitkan dengan memikirkan benda yang bukan. In ana illa nadhirun wa bashir. Tiadalah aku melainkan nadhir, pemberi berita gembira. Pemberi peringatan. Bashir, pemberi berita gembira. Di qaumi yu'minun, di kaum yang beriman. Kaum yang akan beriman, maka akulah pemberi berita gembira, akulah pemberi peringatan. Akulah pemberi peringatan, akulah pemberi berita gembira bagi mereka. Itu je. So maksud dia secara asalnya tak timbul tajuk firasat-firasat tadi. Orang tu dia cuba kalau nak mikirkan mendalam dan sebagainya, akhirnya menyebabkan dia tersesat. Dan itu kita kata sifat mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat ni akan diberikan untuk uji manusia-manusia yang kita kata apa, dia cuba untuk kononnya memikirkan dalam, sedangkan bukan itu yang perlu dilaksanakan. Anda dituntut apa? Patuh dan taat kepada Allah Ta'ala sahaja. Belajar tinggi mana sekalipun, solat takkan hilang, takkan jadi solat tak fardu. Nikah tak perlu wali, tak ada, no such thing. Tinggi mana pun belajar, takkan sampai peringkat menghalalkan yang haram. Faham tak? Itu asas konteks ni. Jadi sebab itu kita kata mereka ni, golongan ni ada sifat. Sifat pertama, mereka melagakan nusus satu sama lain. Jumpa nas, lagakan. Tengok ini kata macam ni, ini kata macam ni. Jadi boleh lah, dia kata. Dia lagakan, dia nak supaya bolehkan juga. Kemudian dia sifat kedua, meninggalkan nusus yang jelas, mencari nusus yang rumit. Nusus tu nas-nas Mana nas-nas yang jelas lagi nyata ditinggalkan, mencari-cari nas-nas yang rumit, yang payah, yang sukar, itu disibukkan. Kemudian yang ketiga, itu kita ambil adalah mengikuti hawa nafsu. Mana yang dinamakan mereka ni ahli hawa nafsu. Mereka carilah benda-benda yang mengikuti apa yang seronok untuk dia, itulah yang dikejar. Yang keempat, mengikuti perkara yang pelik dan perkara-perkara pelik dan masalah-masalah rumit. Ini yang terakhir kita baca itu. Mana benda-benda yang pelik dan rumit, itulah yang menjadi sumber ilmu mereka. Okey. Sifat kelima. Sifat kelima Sudah? Sudah. Lagi? Yang ke-10. Itulah tanya tadi. Okey, baik. Okey, tak Ustaz Ilmu tak ni juga. Saya pun tak ni juga. Ustaz Ilmu pun tak tahu apa dia baca mana. Okey, baik. Yang ke-10, maksud dia habis 5 sifat tersebut. Yang ke-10, mana di antara sifat-sifat golongan yang mempermainkan sumber-sumber pada dalam syariah adalah yang ke-10, mereka jahil mengenai bahasa Arab. Jahil mengenai bahasa Arab. Telah berlalu dalam bab yang pertama penjelasan kepentingan bahasa Arab. Kita bincangkan hari itu untuk betul faham. Kita nak faham nas, kena betul faham kena ada kaedah dia. Kaedah pertama, faham macam mana fahamnya para sahabat Nabi atau salafus soleh radhiyallahu taala anhum. Faham seperti fahamnya mereka. Kedua, mesti tahu bahasa Arab. Sebab kalau orang tu lepas daripada tidak ada, kalau panduan, kalau ada panduan daripada para sahabat baginda SAW perkara tersebut, stop kat situ cukup dah. Kerana apa mereka tunjukkan, itulah agama. Kerana mereka ni adalah orang yang pertama sekali melaksanakan Islam. Cara ibadat, cara berzikir, bentuk berzikir dan sebagainya, semua sekali mereka dah laksanakan. Sebab dalam konteks ni banyak orang confuse. Ni tajuk ni baru ni bila timbul kes berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan satu rakaman video ditunjukkan dalam YouTube. Macam mana dia di istana, satu istana di Perak. Diorang ada kumpulan ni. Kumpulan ni telah diisytiharkan sesat oleh JAKIM lama dah. Mana pengasas dia ataupun khalifah dia yang kedua, Nazim Haqqani telah pun diisytiharkan sesat, ajaran dia diisytiharkan sesat oleh JAKIM. Tapi oleh kerana sebelum ni dia mempunyai backup yang kuat daripada istana Perak kerana salah seorang di kalangan keluarga istana tu ikut, semua tak lampunkan dia. Tapi cerita dia menyebabkan benda tu tertahan
Mana tiap kali tindakan nak diambil, tertahan. Sebab apa? Kerabat diraja terlibat. Bila benda tu tersebar, bila tersebar, jadi ada orang dengan kita ni, dia cuba nak apologetik tau. Dia nak kata tak apa. Alasan dia kerana dia kata benda tak ada dalam tradisi. Yang best lagi, ada seorang tu dia post video tunjukkan yang ketika mana di Cyprus diorang buat satu pimpinan. Ketika diorang buat pimpinan tu, diorang apa? Dia buat macam ulat gonggok. Dia buat macam ulat gonggok kan. Lepas tu kawan tu breakdance, akhirnya breakdance kan, dengan flip dan sebagainya. Diorang kata tarian shuffle. Tiba-tiba kumpulan ada orang kata apa, benda tu adalah tarian Afrika, asli Afrika, tak salah buat, dia kata. Alasan dia kerana zaman Nabi dahulu ada orang-orang Habsyah menari-nari depan Nabi SAW, lalu Nabi SAW tak marah pun. Okay. Sebenarnya benda tersebut yang berlaku adalah yang zaman Nabi dahulu, diorang bukan menari, diorang main lembing dan tombak. Hatta Imam Bukhari keluarkan hadis berkenaan. Dalam Musnad Ahmad datang keluar lafaz tadi daripada Anas bin Malik. Lafaz dia datang dengan menyatakan mereka yazfinun, mereka melompat-lompat menari-nari dalam masjid sambil menyebut Muhammad hamba. Dia sebut bahasa bukan bahasa Arab. Lalu Nabi tanya dengan sahabat, dia cakap apa? Diorang kata Muhammad hamba yang soleh, Muhammad hamba yang soleh. So dia kan Afrika kan, biasa dia ketua dia akan letak nama ketua dia untuk dia buat tarian. Jadi bila dia suka ada Muhammad soleh, tapi dalam bahasa dia. Kalau tidak, Nabi mesti tahu apa diorang cakap. Satu. Kedua, perbuatan dia ni, yang mereka buat ni, diterangkan balik oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Bila mana dia terangkan perkataan apa yang mereka buat tu, Imam Muslim kata mereka menerkam dengan lebing dan juga perisai dalam keadaan macam menari. Dia bukan menari. Kalau betul nak kata hadis berkenaan kita kata nak pakai, dia bermaksud menggalakkan kita bersilat dalam masjid. Bukannya menggalakkan kita berzikir, menari dalam masjid. Jangan kata kalau bersilat boleh bergendang, apa salah berzikir? Salah lah tu. Pasal pakai benda yang umum kepada benda yang khusus. Pasal konteks tajuk tadi, zikir dia tak ada kaitan iringan dengan muzik. Kalau para sahabat faham, masa para ulama yang salafus soleh, hadis itu datang depan mereka, mereka bincangkan, mereka dengar hadis sebut dan mereka baca. Dan bila mereka baca hadis sebut, mereka tak faham pun daripada hadis sebut bolehnya untuk zikir, menari dan melompat. Faham tak? Yang orang kita ni kan, diingatkan benda tu adalah macam tu. Okey, tak. Ni hari tu saya ada jawab sikit benda ni. Tak. Ada orang hari tu mula digunakan ayat surah Al-A'raf 205. Dia tok nak nafikan, dia kata ayat ni maksud lain. Dia kata ayat ni sebenarnya maksud dia apa bila Allah nyatakan wazkur rabbak tadarruan wa rabbaka, sebutlah Tuhan kau. Okey? Fi nafsika tadarruan khufyah, dalam keadaan takut, rendah diri dan juga takut, dan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Tunduk diri dan juga dalam keadaan pelan-pelan. Kan? Mana sudah Allah Ta'ala suruh macam tu. Jadi Ibn Katsir sebut dalam tafsir beliau, itu adalah ialah sebutlah Tuhanmu di dalam diri kamu dalam keadaan harap dan gerun, serta dengan kata-kata yang tak kuat. Kerana ini adalah dia berfirman dan dengan bukannya bidunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang nyaring. Demikian digalakkan agar terjadinya zikir, bukannya seruan yang kuat lagi nyaring. Kerana ini apabila mereka menanyakan Rasulullah SAW, mereka berkata, adakah dekat Tuhan kami supaya kami berbisik, ataupun jauh supaya kami menyeru, kami pekik. Maka Nabi baca ayat surah Baqarah ayat 186. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah hamba-hambaku bertanya pada engkau Muhammad mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, aku ini hampir. Maksudnya mereka tak tahu nak bisik pelan sangat ke, ataupun nak jerit, kan, ya Allah, dan ya Allah, mana satu. Jadi diajarkan bahawa Allah Ta'ala hampir, cakap biasa pun Allah Ta'ala dengar. Bahkan dan ayat yang berikut je pula dalam surah Al-A'raf 55, Allah Ta'ala Allah Ta'ala nyatakan ud'u rabbakum, mana serulah Tuhan kamu, mana tadarruan wa khufyah, dalam keadaan merendah diri dan juga pelan-pelan suara. Bukan diajar kita menjerit-jerit. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim datang, mana orang ramai dahulu mengangkat suara ketika berdoa, lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, wahai orang ramai, ayuhan nas, dia kata abi'u ala anfusikum, berlembutlah ke atas diri kamu kerana kamu tak menyeru yang pekak dan mahupun yang gaib. Yang kamu seru adalah yang mendengar lagi hampir. Orang cakap biasa jadi dia dah dengar. Tak perlu. Ya? 55. Okey.
Jadi bila sebut macam tu kan, memang kita kata itu yang dimasukkan apa Ibn Abbas sebut sembunyi-sembunyi, khusyuk apa, perlahan-perlahan maksudnya sembunyi-sembunyi, bukannya dengan jilid-jilid pekik-pekik, lolong dan sebagainya kan. Bukan itu cara berzikir yang diajarkan dalam Islam. Okey. Maksud dia itu yang dimaksudkan. Jadi secara asalnya itu jelas bahawa maksud ayat Al-A'raf apa 205 ataupun 55 tu mengajarkan kita menyeru Allah Taala dengan suara yang perlahan. So itu pertama, pasal diorang ketika menari itu diorang akan kuat suara. Okey. Kedua, diorang datang bawa hadis Musnad Ahmad. Diorang kata dahulunya orang-orang Habsyah dahulu yazfinun. Jadi kata Anas daripada Anas bin Malik qala, beliau berkata, dia kata patutlah tak nampak. Okey. Kanatil Habasyatu, dahulunya orang Habsyah yazfinuna baina yaday Rasulullah SAW. Menari atau bermain di hadapan Rasulullah SAW. Wa yarqusun, dan mereka menari, bermain dan juga menari. Wa yaquluna, mereka kata Muhammad abdun salih, mereka kata Muhammad hamba yang soleh. Faqala sallam, Rasulullah SAW bersabda, ma yaqulun, apa dia cakap? Qalu, mereka berkata, mana para sahabat terjemahkan, yaqulun, mereka berkata, orang yang Habsyah tadi berkata Muhammad abdun salih, Muhammad hamba yang soleh. Okey, daripada Anas. Okey, dalam menerangkan hadis ini, Imam Nawawi terangkan, dijelaskan kisah yang sama dengan riwayat Aisyah. Okey. Dia kata apa? Qauluha, kata-kata Imam kata-kata Imam Nawawi. Dia kata jaa habasyun, datang orang Habsyah, yazfinuna fi yaumi aidin fil masjid. Telah datang orang Habsyah bermain pada hari raya dalam masjid. Yazfinun tu dengan fathah ya. Ni zaman pasal apa? Tulisan nak terangkan ni kan, saya kata titik baris kan. Jadi nak tahu ya, okey, dia kata huwa fathah yaz, iskanuz zai, mati, wa kasril fa yazfi, bukan jazfu, wa maknahu maksud dia adalah menari. Maksud dia menari. Tapi Imam Nawawi kata wa hamalahul ulama, dan membawa pengertian ia para ulama ala tawassubi bisilahim, akan atas menerkam kan, ni terkam bisilahihim, dengan senjata mereka, wala'ibihim dan juga permainan mereka, bihirabihim dengan apa? Perisai mereka atau lembing mereka, ala qarib min hayati raqisi, yang hampir kena dengan apa? Keadaan orang menari, bukannya dia orang menari. Masalah imam ulama hadis tahun 700 tahun hijrah, Imam Nawawi dia tahu maksud dia apa. Mana benda tadi daripada awal Islam dah datang kan. Sahabat Nabi pun tak ada macam boleh ke Abu Bakar masuk sama, nari sikit kan. Nampak tak joget lambat? Dia kan joget lambat. Faham tak? Ini kan joget lambat. Pasal apa? Pasal para sahabat lain tengok je. Orang Habsyah ni terdatang dengan budaya dia kan. Dia buat macam tu, Nabi biarkan. Tapi perbuatan dia bukan menari, happy. Tapi dia telah apa? Main lembing dan tombak. Kalau mungkin mulut mereka sebelum ni sebut nama berhala atau nama-nama sembahan atau apa Tuhan mereka daripada segi apa, pokok, kayu, batu dan sebagainya, makin tukar kepada sebut Muhammad hamba yang soleh. Itu je kan. Kerana apa? Kerana mu'zamul riwayat inama fiha la'ib, kerana keseluruhan riwayat yang datang adalah la'ibihim bihirabihim, permainan orang-orang Habsyah tadi dengan apa? Tombak-tombak mereka. Fayata'awwalu hadhihi lafzati ala mawafaqati sa'iri riwayat, maka dialihkan pengertian lafaz bermain tadi. Macam orang macam tomoy, main tomoy, dia akan gunakan main walaupun perkataan main, tapi dia bukannya permainan. Kan pukul sepak kepala orang, main apa? Faham tak? Dia main boxing, dia gunakan lafaz main kan. Bentuk tadi macam menari, tapi bukan menari. Sebab semua riwayat datang perbuatan mereka pada hari berkenaan adalah apa? Bermain lembing dan tombak. Bermain lembing dan perisai. Berlembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Dan kita lihat benda tersebut bila kita perhatikan, okey, dalam Bukhari, dilihat kalau dalam Bukhari bila mana dalam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha terangkan bila mana kan dia kisah dia kan, mula Aisyah panggil dua orang budak perempuan masuk rumah untuk bernyanyi, bernasyid. Dan bernasyid mereka ni bukannya dengan puji Nabi, cerita berkenaan dengan sejarah keluarga mereka dan sebagainya. Okey, fine. Lepas tu tengah-tengah dia dengar Nabi ambil kain tutup kepala, ngadap tempat lain. Dia dengar Nabi tutup tidur dan baring. Aisyah duduk menghadap dua perempuan tu menyanyi, dua orang. Abu Bakar masuk rumah. Abu Bakar nak marah.
Dan Abu Bakar kata, mizmaratus syaitan 'inda Nabi. Ataupun dalam versi lain, mizmarus syaitan fi bait Rasulillah. Adakah seluruh syaitan dalam rumah Rasulullah? Dan diterkam. Nak marahlah. Budak umpan tu kelang kabut lari. Dan dia kejar Aisyah pasal dia tahu Aisyah punya kerja. Jadi tapi bila dia nak marah Aisyah, Nabi bangun. Nabi sekat dia, Nabi kata, semua kaum ada perayaan, ini perayaan kita. So lepas tu Abu Bakar pun diam, Nabi pun diam. Bila Abu Bakar Nabi diam, ketika tu budak perempuan tu bukan terus nyanyi. Dan Aisyah pula bukan macam kan, Nabi tak marah. Oh, yang abah marah buat apa? Mana ada? Dia diam, berhenti. Dan maka budak perempuan tu bila rasa macam Abu Bakar dah tak perasan, Aisyah suruh dia keluar. Tak teruskan. Lafaz Nabi kata ini adalah Nabi sekat. Kan? Bila Abu Bakar tak perasan, Aisyah suruh keluar. Tak teruskan. Faham tak? Peliknya kalau kita tahu, teruskan je. Abu Bakar buat tegur tu, memang Nabi sekat, Abu Bakar marah. Tapi dalam sama diorang, Aisyah tak terus kata, terus nyanyi. Teruskan nyanyi. Kan Nabi kata okey. Itu. Tak kata macam tu pun. Faham tak? Jadi konteks pengertian tadi. Kemudian kemudian Aisyah sambung. Wa kana yauma idin yal'abu sudan bid-daraki wal hirab. Dan dahulunya apa? Bermain orang-orang yang kulit hitam. Yang orang kulit hitam dengan perisai dan lembing. Tarak dan juga hirab. Jadi apa dia kata, Nabi Aisyah kata apa? Aisyah kata tak tahulah sama ada aku minta Rasulullah ke ataupun Nabi kata sendiri pada aku, tashtahina tanzurin, kau nak tengok tak? Aisyah kata ya. Lalu Nabi suruh Aisyah datang dan letakkan pipi aku dekat pipi aku pipi dia. Mana dia sandar pipi dekat pipi Nabi. Nabi berdiri tengok dia orang buat benda tu dekat masjid. Aisyah datang duk intai sama sebelah Nabi. Kemudian Nabi kata dunakum ya bani arfidah. Teruskan. Teruskan. Mana bila Nabi datang tu orang nak berhenti. Nabi kata teruskan. Bani arfidah. Nabi kata teruskan. Bila diorang teruskan, bila dah selesai lama tengok kan, Nabi kata pada Aisyah, Malil bila ni hasbuki, nampak Aisyah dah mula boring tengok. Kan ni lah macam kita lah perempuan tengok beg tangan dengan tengok komputer. Kan tengok beg tangan tadi kan, tengok komputer. Bawa perempuan pergi tengok komputer. Tengok barang-barang komputer. Berapa lama boleh duduk? Bawa pergi pasar raya, tengok baju ke tengok tudung, lama sikit kan. Tengok tudung, tengok sekian. Tengok langsir ke, ni memang lama, tak ada hal. Yang kedai perabot ke tak ada hal. Tapi kalau kedai lelaki kan, dia pergi bawa suami isteri dia pergi kedai komputer, loyat ke. Berapa jam? 15 minit tu perempuan tu dah macam cepatlah. Faham tak? Memang jadi Aisyah dah tengok dan Nabi nampak dia ni, Nabi kata dah puas. Dia kata ya. Nabi kata hasbuki masuk. Nabi kata masuk. Pergi. Maksud dia kisah ini kisah yang sama dengan kisah Anas tadi. Cuma siapa cerita? Tajuk cerita tadi menjadi okey. Jadi bila hadis itu datang, tengok apa jadi. Telah menterjemahkan Al-Bukhari hadis ini dalam sahih beliau, diletakkan tajuk hadis ini dengan apa? Bab al-hirab. Al-hirab lembing. Wad-darak dan juga perisai. Yaumul Aid pada hari raya. Faham tak? Dia tak baca hadis tadi, boleh berzikir menari. Nampak tak dia macam tu? Ulama-ulama tak baca pun dengan kalau macam tu, kalau diorang boleh melompat-lompat depan Rasulullah dengan gendang-gendang, maka berzikir pun tak apa. Mereka baca macam tu. Diorang baca hadis tadi, baca hadis berkenaan sebagai apa? Bab dibolehkan lembing dan perisai pada hari raya. Kat mana? Dalam masjid. Dalam masjid. Seriously, dalam masjid. Itu yang orang kita tak baca betul. Dia baca boleh lompat-lompat sebab orang tu melompat depan Nabi. Kita zikir lompat-lompat, apa salahnya? Dia melompat depan Nabi. Tak ada kaitan pun. Tertajuk tadi Nabi biarkan mereka sebab mereka buat benda tu. Tak. Itu dalam yang diterangkan oleh Imam Bukhari sendiri letak hadis dalam bab itu. Dia tak bawa hadis dalam bab zikir atau selawat. Dia tak bawa hadis tadi dalam bab zikir atau selawat atau maulid. Tak ada. Dia dah bawa hadis ni bab al-hirab lembing, wad-darak dan juga perisai yaumul Aid pada hari raya. Okey, berkata Badruddin Al-Aini, dia kata al-hirab gandaan hirbah, itu lembing. Ad-darak gandaan darakah, perisai. Itu perisai dibuat dari kulit. Umdatul Qari. Okey, berkata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ni ada pembolehan bermain dengan senjata
dan selainnya daripada peralatan-peralatan peperangan dalam masjid. Hadis ni memberikan pengertian itu. Dalam masjid anda boleh buat apa? Sukan kepahlawanan. Main tikam keris kadang-kadang dalam masjid. Yang orang kita tak boleh faham. Dia tak faham macam tu. Imam Nawawi kata macam tu. So dia tak faham pula berzikir, lompat-lompat melalui hadis ni. Faham tak macam mana cara pemahaman para ulama? Ini bukan setakat Imam Bukhari kita kata dalam apa kurun yang kedua Hijrah. Yang ni kurun ke-6 Hijrah, 7 Hijrah. Masih faham yang sama. Tak faham untuk zikir lompat-lompat. Tak pelik ke kita? Bila orang sekarang ni baca hadis yang sama, terangkan apa salahnya saya zikir lompat-lompat. Tu orang Habsyah main apa lompat-lompat depan Nabi. Nampak tak kenanya? Di mana permainan apa salahnya? Okey, itu Imam Nawawi kata. Dia kata diturutkan dengannya apa-apa pengertian punca-punca membantu jihad. Anything yang menguatkan jihad, maka boleh untuk digunakan sebagai apa? Benda yang dibuat dalam masjid. Nampak? Okey, ini Imam Nawawi cerita. Kemudian berkata pula siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Didalilkan dengannya dengan hadis ni terhadap pembolehan bermain dengan senjata dalam atau bentuk terjah menerjah. Kenapa? Bagi untuk berlatih untuk berperang dan juga bagi kecergasan untuk berperang. Fathul Bari. Maksud tak? Pergerakan tadi tu tarian Habsyah bukan berzikir mengingati Allah Ta'ala atau berselawat kata Rasulullah. Okay? Diam perakon Rasulullah SAW difahami oleh semua para ulama adalah berkenaan tarian kepahlawanan dan memain senjata, bukan tarian zikir atau selawat. Diamnya Nabi tadi, kan Nabi benarkan mereka teruskan untuk itu. Jika majlis mereka majlis zikir diperlukan dakwah seperti itu, para sahabat pasti menjadi orang pertama terus lompat. Kalau benda itu betul, it's the best. Nabi kan, Abu Bakar lompat masuk. Kan Umar lompat masuk, Osman lompat masuk. Ali, pasal Nabi kan, Nabi suka. Nabi tengok lama dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa benda itu patut dibuat. Tapi Abu Bakar tak lompat masuk dalam, Abdurrahman bin Auf tak lompat masuk dalam. Pasal golongan ni orang-orang yang datang masuk Islam daripada jauh. Nabi benarkan mereka benar-benar. Pasal benda tak salah pun. Kenapa? Kerana benda tadi kan perbuatan melompat menerkam untuk kecergasan jihad. Bila berjihad nanti diorang akan berguna untuk apa? Menjadi tentera Islam. Jadi itu cara mereka berlatih. Faham tak? Jadi konsep dia amat salah. Saya tak faham macam mana orang baca hadis. Hadis ini datang tapi bukan macam tu maksud dia. Bukan macam yang dibayangkan oleh orang-orang yang salah faham. So jadi dalam konteks ini kan macam kita tu macam apa berzikir, goyang-goyang badan ke dan sebagainya. Mana datang benda berkenaan? Dan kemudian ada orang gunakan apa meningkat suara tak masuk sini. Datang berkenaan dengan tajuk. Okey, dia gunakan hadis. Hadis dia kata apa? Para sahabat dahulu bukan goyang macam bergoyang-goyangnya pokok ketika hari berangin. Disebut kisah sebut oleh Abu Nu'aim dan Hilyah, Ibnu Katsir dan Bidayah Nihayah. Dan kesemua riwayat tak lari daripada laluan Amr bin Syamr al-Ju'fi, Ismail As-Suddi dan juga Abu Arakah. Tu orang-orang yang terlibat dalam meriwayatkan kisah berkenaan. Okey, dalam dan sanad ni, dalam sanad beliau Nihayah, dalam Hilyah Aulia Abu Nu'aim, nampak Ju'fi, As-Suddi dan juga Abu Arakah, semua orang yang sama. Abu Arakah ni majhul, tak diketahui dia siapa. Jadi tak diketahui. Okay, dan bahkan dari Bukhari dan Kitab Kunah wal Asma' dia kata apa? Tidak dinukilkan daripadanya apa-apa cerita. You don't take anything from him, maksud dia. Kemudian Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, dhaif dari segi hadis, dituduh berakidah Rafidah. Disebut oleh semua para ulama hadis. Kemudian Amr bin Syamr al-Ju'fi, Syiah Rafidi, banyak berbohong mengadakan hadis. Lepas tu kita ambil kisah tersebut goyang-goyang badan kerana itulah perbuatan yang, nampak tak? Ini permainan sebenarnya. Orang-orang yang cuba nak buat benda ni berbohong di atas nama Rasulullah SAW. Kemudian dalam tajuk ni apa pernah disebut oleh disebut oleh Imam Qurtubi berkenaan perkara ni. Imam Qurtubi dalam tafsir surah Taha ayat 90-93 dia sebut berkenaan dengan dinukilkan daripada Abu Bakar At-Turtusi yang mati pada 450 Hijrah rahimahullah. Ditanyakan berkenaan dengan apakah hukum berkenaan dengan fahaman kesufian yang dimaklumkan dua orang berkumpul, sekumpulan lelaki, lalu mereka membanyakkan sebut nama Allah, sebut Rasulullah Muhammad, dan mereka berkenakan tongkat ketuk kat kulit, ketong-ketang sebagainya, dan akan bangun sebagai mereka menari, bertawajud, goyang-goyang badan sampai jatuh tersedar diri dan dia kata boleh tak, dia kata seorang tu menghadirkan diri bersama mereka makan, kemudian bila lepas orang dah terletih makan pula, lepas berzikir-zikir makan, so boleh tak hadir bersama-sama mereka
boleh atau tidak. Soalan ini tuju kepada ulama berkenaan. Ini Imam Qurtubi. Imam Qurtubi, keseluruhan para ulama mengatakan dia ni bermazhab Asy'ariyah. Tapi ni dengar apa dia cakap kan. Jadi dia kata, jadi dia nukilkan benda ni dan dia kata apa? Jawapan diberikan Imam Turtusi berkaitan perkara ni. Daripada orang tu buatlah, dia kata apa, dia orang sambil-sambil nyanyi-nyanyi tu, dia sebutlah, wahai si tua, sekatlah daripada dosa-dosa sebelum perpisahan dan gelinciran, beramallah untuk dirimu yang soleh semana bermanfaat untukmu amal. Adapun keremajaan sesungguhnya ia telah berlalu dan uban kepalamu telah pun turun. Ni dia bersyair sambil nyanyi tu untuk peringatan lah, tapi sambil gendang-gendang dan sebagainya. Jadi bila ditanya berkenaan perkara ini, berkata Imam Turtusi, semoga Allah merahmati kamu, dia kata faham kesufian adalah batil, jahil dan sesat, dan tiadalah dan Islam melainkan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun tarian tawajud, dan tawajud mana tarian dan juga tawajud, mana syok sangat dengan zikir sampai hilang diri. Yang mula-mula mengada-adakannya adalah kumpulan, adalah pengikut-pengikut Samiri yang itu yang apa, ikut Musa AS yang buat patung anak lembu tu. Okay, apabila mereka mengambil patung anak lembu yang punya rongga, mereka menari di keliling patung berkenaan dan bertawajud, pingsan-pingsan kerana happy sangat pusing patung anak lembu tadi. Maka ia telah menjadi agama golongan kafir dan menyembah patung anak lembu. Sementara tongkat pula yang digunakan ketuk-ketuk tadi mula-mula mengadakan adalah golongan zindik agar disebutkan dengannya orang Islam di kitab Allah. Mana sibuk benda tadi? Tinggal kitab Allah. Belajar Quran tidak, belajar sunnah tidak. Maka dia sibuk dengan apa? Upacara majlis tadi. Faham tak? Majlis itu diadakan bukan untuk ingat belajar kitab Allah, tapi untuk apa? Untuk program saja. Habis program balik, makan kenyang. Besok buat pula program. Ilmu tak bertambah. Tapi diorang rasa amal diorang banyak. Faham tak? Dia rasa amal dia banyak. Sebab zikir, baca Quran dan sebagainya. Takkan salah kot. Dia bukan mempelajari kitab Allah, tapi dia apa? Setakat baca dan juga larikan makna daripada kedudukannya. Okay, jadi dahulu Nabi SAW, dia kata, dahulunya Nabi SAW hanya duduk bersama para sahabat. Ketika baginda mereka berzikir, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Macam ada burung di atas kepala mereka kerana apa? Ketenangan. Senyap je. Tak ada macam goyang-goyang. Burung akan lari. Para sahabat akan diam. Maka seharusnya bagi pemerintah dan pembantu-pembantunya untuk menghalang mereka daripada hadir di masjid-masjid dan selainnya. Sekat orang macam ni masuk masjid. Tidak halal untuk siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk hadir bersama mereka, dan tidak boleh membantu mereka di atas kebatilan mereka. Inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain kalangan para imam orang-orang Islam. Dengan Allah sahajalah taufik jami' li ahkam Al-Quran jilid 14 124 sampai 125. Sedih benda ni jelas memang tak ada daripada Islam. Tapi itulah kumpulan dia sebut. Dan satu lagi diorang edarkan, dia kata apa? Dahulu Ja'far bin Abi Talib, dahulu Nabi pernah puji dia. Nabi kata anta minni wa ana minka. Engkau daripada aku rupa engkau. Maksud dia Nabi puji. Dia happy sangat, dia tertenteng-tenteng kaki depan Nabi. Dia tenteng kaki depan Nabi, tiba-tiba orang dia kata apa salahnya tenteng-tenteng zikir? Apa kaitan dia? Saya kata saya ada orang buat macam tu kan. Saya kata Omar tumbuk Abu Hurairah tergolek, Nabi tak marah. So lepas tu kita pun bolehlah buat. Mana? Zikir menumbuk. Allahu Akbar. Kan? Faham tak senonohnya? Jangan letakkan benda tak ada kaitan. Tajuk itu tajuk lain. Orang happy kan, sampai Nabi kata ada orang yang gembira sangat dengan benda yang dia dapat, sampai dia kata ya Allah engkau Tuhan, engkau hamba aku Tuhan. Yang orang yang bila Nabi cerita berkenaan dengan tajuk beliau seorang tu, dia terhilangan. Nabi nak ceritakan gembiranya Allah Ta'ala ke atas kembalinya seorang hamba dalam bertaubat lebih gembira berbanding seorang yang berjalan di padang pasir, kemudian terlepas binatang kenderaan dia yang dalam tu makanan dia, bekalan dia semua sekali kat situ. Lepas tu tiba dia tunggu tak jumpa, dia pun duduk tidur. Bila tidur jaga-jaga cikit mata, binatang dia datang balik kat dia. Maka Nabi kata apa? Ketika tu dia gembira sangat dan dia kata ya Allah, engkau lah hamba, akulah Tuhan. Kan dia wording bukan betul pun, tapi kerana happy sangat terlafaz, itu je. Tanpa gembira sangat sampai cakap macam tu sekali. Faham tak? Engkau hamba, akulah Tuhan. So, dia kata kau Tuhan, aku ni hamba. Dia terlafaz macam tu sekali, happy sangat. Bukan menunjukkan bahawa lepas zikir pula kita, ya Allah engkau lah hamba, akulah Tuhan. Mana boleh kita zikir macam tu? Faham tak? Itu nak menunjukkan salahnya benda tersebut. Macam benda tu tadi happy je. Expression happy, itu saja. Jadi benda macam ni kena jaga-jaga. Pasal zaman sekarang ni banyak sangat orang cuba nak masukkan Islam, benda bukan daripada Islam. Ada separuh tu dah ada isytiharkan sesat kumpulan tersebut. Jadi kata mana tahu kod diorang bertaubat. Dia ada beza. Taubat orang yang biasa dengan taubat orang yang menyesatkan orang. Orang yang biasa taubat, kita taubat seorang-seorang, diam-diam tak bagi tahu orang, tak salah. Tapi taubat orang yang menyesatkan orang,
Dia mesti isytiharkan. Sebab ini disebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 159, 160. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah jelaskan, apa yang kami turunkan daripada keterangan, bukti dan juga petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sudah mana kami terangkan ia kepada manusia dalam kitab. Orang yang sembunyikan ni, kan perbuatan menyembunyikan tadi menyebabkan orang sesat. Menyebabkan orang, bukan seorang, semua akan sesat. Disembunyikan tadi, nas. Kan disembunyikan arahan Allah Ta'ala, disembunyikan kebenaran. Menyebabkan bukan seorang, dia salah, dia sesatkan orang lain. Ulaika, mereka itulah, yal'anuhumullah, melaknat mereka Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka semua yang melaknat. Nyata sebut illal ladina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan memperelokkan balik. Wa bayyanu, dan menjelaskan semula, terangkan semula. Wa ulaika atubu alaihim, maka mereka itulah ke atasku, ke atas mereka, aku bertaubat ke atas mereka. Fa ulaika atubu, aku bertaubat alaihim, ke atas mereka. Mana maksudnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala kata itulah orang-orang yang aku bertaubat ke atas mereka. Fa ulaika atubu alaihim. Maksudnya dekat sini Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata dalam konteks ini memang orang yang orang yang sesat boleh bertaubat. Macam ayah Pin kan, katakan dia dengan apa dia buat, dia mengaku Tuhan. Seriously kalau dia bertaubat, Islam selagi mana tak mati dia boleh bertaubat. Tak ada siapa yang kita boleh kata tak ada taubat bagimu. Mana boleh cakap macam tu? Mana boleh kita kata tak ada taubat bagimu? Dia boleh bertaubat. Dia boleh minta ampun Allah Ta'ala, dia boleh menjadi seorang Muslim yang elok. Tak ada masalah. Islam tak pernah sekat. Dia boleh untuk untuk kembali. Orang kata tak kira siapa sajalah. Orang mana-mana sekalipun dia boleh bertaubat. Kepala kepada penjahat pun boleh. Tetapi soalan dia, tapi kumpulannya ni dia kata orang-orang macam ni yang menyesatkan manusia, dia bertaubat syarat dia kena ada apa? Penjelasan semula. So macam tu kita kata kalau sekiranya kumpulan yang Naqsyabandi, tarikat Naqsyabandi Muhibbin tadi, kalau sekiranya pemimpin dia telah pun bertaubat, dia kena isytiharkan, betulkan balik, barulah betul dikatakan sebagai apa? Taubat. Bukannya kita kata taubat tadi duduk dia seorang dalam rumah, tak ada kata saya salah, tak betulkan balik, tak jelaskan balik, tak boleh. Pasal Allah kata illal ladzina tabu, orang bertaubat, wa aslahu, mengelokkan amal, wa bayyanu, menjelaskan semula. Jika tidak takkan boleh. Tadi ada beza kat situ, kena jelaskan balik. Pasal macam mana orang-orang bukan Islam yang kafir tak melafazkan syahadah. Selagi tak melafazkan syahadah, kita anggap dia kafir. Muamalah kita dengan dia, mungkin dia dah syahadah tapi dia tak isytihar pada orang, tak isytiharkan benda tersebut, maka cara mayat dia nak diuruskan tak boleh kita masuk campur. Tak boleh sama sekali. Kena kita biarkan. Mana kalau dia Muslim, kalau Muslim sekalipun, tapi mana tahu walau kau Muslim, selagi tak isytiharkan, tak ada black and white, tak boleh kita nak campur kat situ. Perbuatan tersebut kita kata pasal Islam ini menghukum dengan yang zahir saja. So black and white boleh diam. Boleh buat kat mana? ICM lah kat mana? Kalau benda tu, itu maksudnya ada dalam isytiharan tadi. Tapi dia tak cakap tak kisah, tapi benda tu mesti ada. Ada black and white, ya. Kalau kata dia syahadah seorang dalam gua, kan? Lepas tu kemudian saya dah Islam dah dalam hati. Kemudian tak boleh. Dia kena isytiharkan, barulah kita bertanggungjawab untuk laksana ke atas dia hak-hak Muslim. Jenazah dia diuruskan cara Islam dan sebagainya, berlakulah zakat ke atas dia, berlaku pengambilan zakat daripada dia selepas dia isytiharkan di Islam. Jika tidak, takkan kita ambil kacau dia sebagai seorang Muslim. Faham tak? Macam tu juga orang yang telah menyesatkan manusia, selagi dia tak mengisytiharkan dia bertaubat, anda anggap dia sesat. Tu saya kata kot mana tahu, boleh jadi agaknya barangkali dia telah bertaubat, tak ada. Pasal dia ada beza kat situ. Cara kita muamalah dengan orang tu berdasar pada Quran punya ajaran. Ni Allah Ta'ala yang beritahu, Allah Ta'ala beri taubat pada mereka kalau mereka tabu, aslahu, bayyanu. Tabu, aslahu, elokkan amal balik. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu tak puasa, sekarang puasa. Dulu tak, maksudnya dia datang pada Islam balik, elokkan amal. Dan apa? Bayyanu, jelaskan semula. Ini beza dia. Dan Islam kita ada tajuk tersebut. Jadi sebab itu kita kata konteks dia benda macam ni kena detail sikit. Bahaya. Pasal masyarakat kita ni banyak orang datang dari luar negara nak tuai, cari duit. Dan datang kutip duit daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni kan pemurah. Datang talk share bagi duit semua sekali. Kan bagi rumah, bagi banglo pun ada. Kan? Kita rakyat Malaysia macam tu. Dia rasa keberkatan akan datang.
Kalau Nabi ialah. Kalau kata orang lain tu jangan. Kita bahaya. Pasal kat situ ada banyak manusia ni yang bergerak di atas nama apa? Nama agama, tapi dia cari makan. Tu bahaya dia. Jaga bab ni. Sebab itu kita jadi konteks berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk-tajuk apa, kesesatan ni memang akan berlaku dan orang tu akan cuba. Jadi kan sebab itu kita kata dalam konteks ni, dalam pemahaman agama tadi, betul faham tu penting. Dan sebab itu di antara benda betul faham tadi, kaedah dia adalah mesti mengetahui bahasa Arab. Mesti mengetahui bahasa Arab. Dan di situ kenapa tajuk yang ke-10 diletakkan dalam konteks ini adalah mengetahui bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Kerana dia kata telah berlalu dalam bab yang pertama penjelasan kepentingan bahasa Arab, serta bahawa ia adalah di antara alat-alat penting yang difahami dengannya makna-makna kitab dan juga sunnah. The tools yang diperlukan. Okay. Pelaku-pelaku bid'ah telah cuai dalam perkara berkenaan. Dalam bab ni diorang lari. Diorang tak suka. Bahasa Arab ni adalah bahasa yang perlukan pada hafalan, kajian, belajar. Dia tak belajar. Dia memang masuk je suka hati dia. Yang lari. Mereka mengabaikan bahasa Quran dan bahasa asing menguasai mereka. Bahasa asing yang kuasai mereka. Lalu mereka mentakwilkan Al-Quran mengikut yang bukan takwilan Al-Quran. Mana mereka beri penjelasan Al-Quran bukan ikut penjelasan Al-Quran itu sendiri. Sebab dia ikut bahasa masing-masing. Macam belajar Islam pakai bahasa Inggeris. Kan? Pasal dia kata kita kena ubah supaya English ini menjadi medium perantara bahasa. Mana boleh? Kan? Mana boleh macam tu? Al-Quran itu teks Arab itu yang penting. Bahasa tukar apa tukarlah. Untuk terjemah kan, lantakkanlah. Tapi teks Al-Quran itu, yang itu sebab kenapa dalam Al-Quran Karim Mashaf tu dikekalkan teks Arabik. So dikekalkan teks Arab tu supaya nak kata pada orang yang membaca terjemahan Al-Quran tu, kalau salah faham ke silap faham ke, rujuk balik pada yang bahasa Arab. Tu maksud dia kenapa dikekalkan teks apa ni. Pasal para ulama zaman dahulu mereka bercanggahan pendapat besar tentang tajuk boleh tak kita menterjemah Quran. Sebenarnya ketika mula nak dibuat dulu terjemahan Al-Quran, memang para ulama dulu bercanggahan pendapat dengan pendapat besar. Tapi di akhirnya mereka buat keputusan boleh, tapi dengan syarat letakkan teks Arab dia sekali, supaya nak beritahu pada orang yang membaca terjemahan tersebut bahawa kalau dia tak faham, dia confuse, yang betulnya adalah dalam bahasa Arab, bukan terjemahan bahasa Inggeris tu. Macam kita kalau dia kata kita ada apa percanggahan tentang undang-undang di Malaysia, kita ada kan apa kita konon undang-undang tu bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Perlembagaan Malaysia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Yang asal Inggeris. Kalau kita salah apa interpret dan sebagainya, kita rujuk bahasa Melayu bahasa Inggeris. Ini semua je nak cakap tak nak? Iya, bahasa Inggeris lah. Dia dengan bahasa apa ia ditulis. Macam dia boleh agreement dibuat kan, satu dalam perjanjian apa benda dibuat, agreement tadi akan ditulis dalam bahasa apa, itulah akan diinterpretkan ikut bahasa tersebut. Faham Jadi sekarang macam tu masalah bila Al-Quran Karim datang dengan bahasa Arab, interpretation ni ikut bahasa Arab lah, bukan ikut bahasa. Yang ini untuk membantu orang yang tak faham ketika nak mula belajar. Tapi lepas belajar lama kena upgrade sampai peringkat di mana dia boleh faham sendiri ikut Arab itu sendiri, bukan ikut kepada bahasa masing-masing. Okey. Asy-Syatibi berbicara dalam menjelaskan pengambilan pelaku-pelaku bid'ah dalam penghujahan. Mana orang-orang yang bid'ah ni macam mana dia buat hujah dia? Di antaranya adalah mereka memekakkan telinga terhadap kata-kata dalam bahasa Al-Quran, dalam Al-Quran. Dia pekakkan telinga. Apa Quran? Apa mekakkan telinga terhadap kata-kata dalam Al-Quran dan Sunnah yang bahasa Arab, serta berpaling daripada ilmu bahasa Arab yang difahami dengannya daripada Allah dan Rasulnya. Mana dengan bahasa Arab tadi kita dapat faham apa Allah Ta'ala nak, apa Rasul nak. Lalu mereka memberikan fatwa terhadap syariah mengikut apa yang mereka faham dan percayai. Itu dibincangkan macam kullu ba'du dan sebagainya kan. Realitinya kalau dikatakan apa, bukan semua kullu itu, bukan kullu bid'atin dhalalah, bukan semua bid'ah dhalalah. Pasal ada bid'ah yang okey. Tak perasan tak dia main apa? Dia cuba nak masuk pada pengertian yang luar daripada bahasa Arab. Sebab para sahabat Nabi tak faham macam ni faham. Imam Syafi'i tak faham macam ni faham. Tentu tidak lama dia Imam Syafi'i buat macam-macam. Kan buat benda Nabi tak ajar. Tunjukkan saya tu. Benda Nabi tak ajar nak Imam Syafi'i buat. Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Dia orang sebut kalimah tadi, cuba bincang pakai bahasa. Kononnya pandai bahasa Arab, tapi istilah mereka pakai tadi istilah kalam, istilah mantik. Mantik bukan Arab. Mantik tu ilmu logik, ilmu falsafah yang diislamkan. Itu yang saya terangkan masalah wuduk kan. Bila kita ikut Quran,
ikut sunnah, sebut basuh, kan? Kita faham basuh tu simple je. Sebut air mengalir, bukan mengalir dari paip. So dia anda alirkan di tangan anda, turun, ratakan, itulah dikira sebagai basuh. Sapu, ambil air, renjiskan, sapu. Itu cara ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Maksudnya you have, kan, kalimah tersebut dan pengertian syarak. Okay, syarak. Yang diorang ni dia pergi masuk ikut bahasa. Kalau dah sikit air tak cukup. Tak, itu masalah dia. Cara, kalau kita tak ada panduan daripada Nabi, panduan daripada para sahabat, yes, ambil bahasa tadi kita bincangkan dengan secara logik. Apa logiknya pengertian tadi? Problem dia sekarang, dah ada petunjuk, dah ada tunjuk ajar, ditunjukkan cara tadi. Datang kita pening kepala, kenapa? Cuba nak bahaskan. Tapi ustaz, kalau tak cukup 2 kolah tu macam mana? Last kali saya tunjuk gambar kolah. Ini ke kolah? Ada orang pening kepala. Ini kolah ke? Dia ada saiz, ada besar, ada kecil. Jadi masalah dia kadang-kadang masalah ni, kerumitan dalam masalah amal berlaku bila falsafah masuk. Contoh macam, ingat Allah, khusyuk. Tak ingat Allah, tak khusyuk. Tak khusyuk, tak sah semayang. Dan sekali dia kata, macam mana nak khusyuk tak ingat benda lain selain Allah Ta'ala? Pula lain tak semayang tu juga lah, kan. Jadi yang biasanya punya rumit sampai tak ada siapa semayang betul. Semua tak betul. Siapa yang betul? Tak ada jawapan. Sebab apa tak? Falsafah. Ni maksudnya falsafah. Dia dimasuki falsafah tadi, masuk dalam agama. Tu yang disebut bahas kepanjang. Tu yang bila Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa? Ilmu macam ilmu mantik ni, kan. Tidak bodoh siapa tak tahu, tidak pandai siapa yang tahu. Tak pandai pun. Kan perbincangan mendalam sekian, kan. Cukup kalau kita kata follow para sahabat tunjuk macam mana. Kan, ambil air tadi, jatuhkan, ratakan. Habis. Selesai tak? Selesai. Betul orang kata, tapi dia start tapi balik. Kan, itu dah ada penjelasan. Dia start masuk balik. Pasal ikut ilmu kalam atau ilmu mantik ni, dia perbincangan perbahasan tadi ikut logik. Sedangkan kita dalam Islam ni bukan logik. Kan macam wuduk tadi, kan, kentut kat punggung, basuh kat atas muka. Pasal kentut itu daripada awal-awal lagi dia tak faham. Pasal basuh muka, kentut kat punggung, basuh punggung lah. Siram punggung jugalah. Kan, kenapa lama sangat awak wuduk? Saya basuh punggung sekali. Faham tak? Dia faham. Jadi konsep tadi, pasal ikut akal kita, mandi seluruh badan dengan wuduk saja, mesti mandi lagi bersih. Tapi tak pernah menjadi mandi tadi membolehkan untuk semayang. Awak wuduk tak? Tak, saya mandi terus. Mandi apa? Mandi Islam ada mandi sunat, mandi wajib. Awak junub ke? Tak, saya mandi untuk mengangkat hadas. Kenapa? Faham tak? Jadi konsep yang berlainan. Dalam Islam ni kita dah ada asas sebenarnya. So orang tu start masuk saja, dia akan rosak. Sebab bahasa tadi, tu sebab kenapa jangan pekakkan telinga kita daripada bahasa Al-Quran. Okay. Lalu apa dia berfatwa, jadi maksud dia ikut apa mereka fahami dan percayai, dan mereka menyalahi orang-orang kukuh dari segi pengetahuan. Mana sahabat tunjuk lain, dia buat lain. Kadang-kadang bincang berkaitan tajuk masalah ilmu mustakmal tu punya panjang lebar. Tajuk dia sebenarnya kalau ikutkan Nabi SAW sendiri tak kisah pun. Kan benda tu tadi, kan, jatuh, Nabi sengaja tadah, tidak. Tapi jatuh Nabi tak hirau. Tangan cedok dalam bekas, tak jadi mustakmal pun. Air satu besen kecil tu, kan, satu besen mandi. Tiba-tiba macam mana kita kata mandi satu besen tu 2 kolah benda, tak 2 kolah pun. Ikut 14 minyak tanah. Besen mana besar 14 minyak tanah? Tuan-tuan tengok, besen mengandungi 14 minyak tanah air. Mana ada? Jadi besen tu dia mandi. Nabi tak kisah. Datang kita, tapi air ni kalau jatuh ke situ akan mengubah. Itu logik akal. Syarak tidak ada. Tapi macam mana kata, sengaja tadah pun Nabi tak buat. Kenapa tadah? Sekejap lagi nak wuduk lagi, Zuhur kan dia asar, wuduk lagi, tadah air, wuduk untuk berikutnya. Nabi tak buat. Sengaja tadah, Nabi tak buat. Diorang kata, kalau air tu banyak, macam mana? Dia sebut kalau air tu banyak. Kau kumpul buat apa? Anda kumpul ke tak? Lepas tu lagi nak pakai balik sekali lagi. Tak, dia kata, tapi kalau 2 kolah. Nampak dia sibuk kalau. Benda tu tak ada pun.
Pasal tak ada siapa di kalangan para sahabat atau Nabi sini tunjukkan supaya tak ada air wuduk untuk pakai sekali lagi. Bukan ajaran Rasulullah. Tapi dia kata kalau banyak macam mana? Kalau banyak. Contoh macam lah, kita semua wuduk kan, air itu tadi lintas kat lantai bersih, berkumpul dalam satu kolah kecil, dalam satu apa bekas kecil lah, tadah sama sekali. Kita wuduk dalam ramai, kemudian kumpul air itu tadi, katakanlah mencecah 2 kolah. Siapa sanggup ambil wuduk dekat situ? Angkat tangan. Air tu tak ni dah sampai 2 kolah. Faham tak? Tak siapa nak pun. Dah buang dari mulut kita, buang jatuh lah. Kan, itu bukan kerja kita. Tapi perbincangan air mustakmal tu panjang lebar, kes tu je sebenarnya. Sebab ilmu kalam masuk dalam hukum fiqh. Ilmu kalam masuk tentang sifat Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala ni jauh ke dekat, Allah Ta'ala ni dekat dengan urat, lebih dekat dari urat tengkuk kan. Maksud dia ketika apa ya, Allah Ta'ala ceritakan sebenarnya berkenaan ketika kematian, apa berlaku. Orang kat depan ni tengok apa jadi pada mayat berkenaan kan, tak tahu nak buat apa. Allah Ta'ala lebih dekat pada orang tersebut banding kita. Kita dekat dah, Allah Ta'ala lagi dekat pada dia, lebih tahu apa benda yang berlaku pada dia. Itu maksud dia. Datang kita, Allah Ta'ala lebih dekat. Macam manakah dekat itu? Dia sibuk nak cari macam manakah dekat itu. Faham tak? Ini falsafah, ini mantik yang bukan daripada Islam pun sebenarnya. Masuk dalam ilmu Islam, memperak-perandakan umat Islam dengan apa? Faham-faham pelik. Pasal dia kata tak tahu pun tak ada masalah. Tak ada malaikat tunggu dengan sebab cemeti dalam apa kubur. Ilmu masuk kubur je. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minhum. Okay. Apa dia kata min hablil warid. Mana kami lebih dekat berbandingan apa ni? Masa dia cakap macam tu kan, malaikat takkan pegang rotan, tanya soalan. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, masuk sekian. Apa maksud dia? Orang kata tak tahu je. Ada? Tak ada kan? Jadi kenapa sibuk? Kenapa sibuk berkenaan benda tadi? Pasal falsafah. Itu bahaya dia. Faham lagi ke mana? Nak bawa jadi apa? Berperamai orang yang percaya sibuk tentang Allah Ta'ala di mana-mana, tapi jahat juga. Menipu, berbohong, tipu atas Rasulullah paling banyak. Benda tu hanging, bukan kerja kita untuk tahu. Bahkan kita diletakkan satu benda, satu guideline besar. Guideline besar kita tentang Allah Ta'ala adalah jangan cakap tentang Allah Ta'ala dengan apa, kecuali dengan ilmu. Tak boleh cakap dengan suka hati kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan dari bumi apa daripada halal dan juga yang baik. Okey. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian apa? Mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia sungguh dia untuk kamu ada sebagai musuh yang nyata. Innama ya'murukum. Hanyalah dia ini menyuruh kalian bisu'i wal fahsya, dengan perkara keji dan juga perkara buruk yang perkara keji, dan juga wa antaqulu, dan agar kamu berkata ala Allah, ke atas Allah Ta'ala, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak apa ketahui, apa yang kalian tidak ketahui. Ya, dalam ayat yang ke 170. Ayat 168, 169. 168-169. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa di permukaan bumi itu yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sebenarnya dia, lakum, untuk kamu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Innama, hanyalah dia, ya'murukum, memerintahkan kamu, syaitan ni menyuruh kamu bisu'i wal fahsya, dengan perkara keji dan dengan perkara buruk, dengan perkara keji, dan suruh kamu wa antaqulu, dan agar kalian berkata Allah, ke atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Kan itulah perbuatan bila masuk. Macam manakah dekat itu? Allah Ta'ala biarkan hanging. Datang kita nak try masuk. Kenapa? Gatal masuk, sedangkan kat situ tanpa ilmu tak boleh masuk. Perbuatan syaitan. Syaitan ajak kita ke situ. Kenapa kita masuk? Mana Allah Ta'ala dia beri amaran, jangan masuk.
Maka antara dosa besar manusia ni dua benda. Jangan cakap tanpa ilmu. Quran, kedua Allah. Quran dan juga Allah. Jangan cakap tanpa ilmu. Berdosa. Confirm berdosa. Tak ada macam dosa sikit, dosa besar. Memang dosa. Kerana Allah Ta'ala letakkan ini adalah perbuatan syaitan. Bercakap tentang Allah dengan tanpa pengetahuan, dengan apa yang tidak kita ketahui. Memang Allah Ta'ala sembunyikan benda tersebut. Sebab apa? Yang ini kata mutasyabihat ni tadi. Untuk apa? Uji manusia. Siapa hati bengkok, dia akan perangai macam tu. So, mengapa universiti include masukkan mantik dalam subjek dia? Universiti mana? Universiti saya belajar tak ada. Istek kan memang benda tu ikut Sufism, Mysticism, mistik dan sebagainya. Mana dia berkenaan kisah tajuk ni? Apa dia? Pak UIA. UIA tu pencara Syiah bersepah. Apa ni masalah dia? Takkan nak kata betul pula. Tu one thing for sure. Kita kata universiti tu bukan sekian. Kita kata universiti belajar. Tak ada. Tak belajar pun. Belajar tanah Arab tak ada benda macam tu pun. Ini garut dia. Pasal benda ni masalah. Dia bayangkan benda sebahagian daripada Islam, yang akhirnya merosakkan Islam. Masuk pada benda tak patut masuk. Bincang benda tak patut bincang. Saya kata, nak buat apa kak? Ada seorang kak tanya. Dia kata, nak buat apa kak? Kan kami lebih dekat pada orang berkenaan berbanding dengan apa? Hablil Warid. Urat merih dia tu kami lebih dekat. Saya pandang ke dia. Saya kata, kak, lepas tahu dah buat apa? Just tahu. Nak buat apa? Yelah tahu je lah. Nak buat apa saya kata? Nak pergi mana? Dapat pengetahuan tadi, malaikat kata, okey, tak ada soalan sebab awak tahu kan jawapan benda tu apa. Okey, tepi. Ada macam tu. Dapat payungkan hari akhirat nanti. Lintas yang sirat dengan lajunya. Tak, saya tak gunalah. Knowledge yang tak memberi faedah pada kita buat apa? Pasal benda tu akan sorokkan. Jangan gatal kita masuk. Once kita masuk saja, habis masalah. Tapi kenapa orang masuk? Kes falsafah tadi. Dan bahkan sebahagian para ulama bahaskan sebab apa? Nak jawab balik kepada falsafah yang salah. Tu je. Secara asalnya bukan benda yang patut dibincangkan pun. Dia adalah benda yang mutasyabihat. Jadi secara asalnya bahasa Arab tadi itu jelas, nyata dan terang. Tak ada sebarang kekeliruan. Okay? Dan bila para ulama yang kukuh tak faham, diorang faham terbalik. Itu masalah. Jadi dia kata apa? Mereka hanya masuk dalam perkara yang tersebut daripada arah membaik sangka terhadap diri mereka. Saya rasa saya dah baik sangka, saya bukan buat benda jahat, saya nak tahu lebih mendalam je. Dan kepercayaan mereka semua adalah ijtihad dan istinbat. Sedangkan mereka bukan ahli pun. Kan? Faham bahasa Arab pun tidak. Kan? Dia baca Al-Quran, dia kata zikir dan Quran ni adalah beramai-ramai. Alasan dia kena Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala nyatakan ya allazina yadhkuruna Allah. Orang Arab tak faham macam tu. Nabi tak faham macam tu, sahabat tak faham macam tu. Pasal tengok lafaz ni jamak. Maksud dia kena zikir ramai-ramai. Kalau tidak pasal tak kata yadhkuru je. Saya pun kata Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang kamu, datangilah kalian. So buat ramai-ramai ke buat jama'i? Sikit kurang ajar tapi apa? Nampak tak? Gatal pakai jamak untuk semua kan? Apa benda ni? Kan orang kalau benda tu difahami, Imam Syafi'i faham dulu. Malik bin Anas faham dulu. Ahmad bin Hanbal faham dulu. Abu Hanifah faham dulu. Tapi mereka tak faham. Kenapa kita faham? Sebab tu jahil bahasa Arab. Jahil bahasa Arab. Kita gunakan konon bahasa itu, kita perhatikan balik. Tak dipahami mereka. Dan kemudian beliau menyebut berapa contoh menunjukkan kepada kelampauan kejahilan mereka tentang bahasa Arab. Itu kita bincang penting esok. Kita sambung kemudian insya-Allah berkenaan dengan tajuk kepentingan bahasa Arab. Maksud dia jahil. Kumpulan ni jahil mengenai bahasa Arab. Dalam konteks mempermainkan usul-usul pendalilan syariah. Okay? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maklumat kuliah khas Sabtu ni 7 Mac oleh Ustaz Abu Widat Hidayat. Apa ni? Abu Widat Hidayat Syafi'i nama dia. Hidayat tu nama dia. Widat tu anak dia. Apa benda ni? Letak nama betul lah. Ustaz Hidayat Syafi'i Abu Widat ni. Okay. Bertajuk Pelancongan Syirik dan Khurafat. Catatan lawatan ke Pulau Besar Melaka. Bukan dia Pulau Besar Melaka kan? Okay, jadi dia akan buat penjelasan. Pasal diorang ada buat diorang buat diorang buat bawa kamera, video, rakam gambar dan sebagainya. Jam 11.30 pagi. Percuma. Semua dijemput hadir. Kena buat percuma Sebab apa? Orang kena bayar. Okey. Oh iya ke? Tak tahu.
Tak senonoh. Kan? Saya kata kalau kata tengah tak datang, tak senonoh. Baik. Wallahu a'lam.